Kembali bersama kami di Malaysia hari ini. Terima kasih kepada anda yang masih lagi setia bersama-sama kami seawal jam 8 pagi tadi. Kalau tadi Eli dah bercakap mengenai moratorium, sekarang saya dan Fazil pula akan berbincang mengenai keselamatan laut ketika tempoh PKPP. Sebab kita tahu kan sekarang tempoh PKPP ramai diberi kelonggaran untuk melakukan aktiviti-aktiviti di laut dan sebagainya. Dan apa yang kita takuti adalah tatkala kita ni terlalu leka sangat bermain air, khususnya di laut, kadang-kadang ada di antara kita yang macam pandai berenang. Kan kita tak tahu sebenarnya dekat dalam laut tu bergelora, ombaknya bagaimana kan. Dan aspek-aspek keselamatan pun penting juga. Hasilnya bukan saja untuk nelayan di laut, malahan untuk nelayan rekreasi pun penting juga ya. Betul. Jadi untuk waktu ini apa kata kita saksikan dahulu trivia Kemasin. Saban hari, tragedi lemas semakin meningkat dan yang lebih membimbangkan, kebanyakan mangsa yang terbabit dalam insiden maut. Antara kes tergempar yang melibatkan tragedi lemas, kejadian bot terbalik di kawasan perairan berhampiran Kuala Kemasin, Pacok, Kelantan. Bot yang dinaiki 20 orang penumpang itu terbalik di badai ribut dan ombak besar pada 29 Jun lalu. Kesemua penumpang itu dikatakan turun ke laut untuk memancing dan mencandak sotong. Dalam kejadian jam 8.30 malam, 4 pemancing maut, 4 lagi hilang dan 12 mangsa selamat. Mayat mangsa terakhir bot terbalik ditemukan pada 5 Julai 2020 pada jarak 40 batu nautika daripada jeti perikanan Kemasin. Penemuan itu melengkapkan pencarian mangsa bot terbalik yang hilang, menjadikan jumlah terkorban seramai 8 orang. Operasi mencari dan menyelamat yang membabitkan 81 orang anggota daripada pelbagai agensi berakhir selepas genap seminggu kejadian malang itu berlaku. Kita harapkan apa yang kami paparkan ini kalian boleh jadikan sebagai iktibar lah ya untuk anda semua yang nak pergi ke laut. Kita tahu bahawa hujung tahun ni kadang-kadang kita dapat saksikan monsun timur laut kan, laut bergelora dan sebagainya. Kita harus memahami SOP-SOP kalau kita berada di laut, aspek-aspek keselamatan pun harus kita jaga juga. Ya, dan untuk membincangkan perincian itu, kita bersama-sama di studio hari ini Lieutenant Commander Maritim Dr. Suzana Razali Chan, Pemangku Pengarah Bahagian Cari Lamat dan Bantuan Bencana APMM. Assalamualaikum Doktor, apa khabar? Waalaikumsalam, sihat Alhamdulillah. Okey, pertama kali ya di Malaysia hari ini? Ya, pertama kali. Okey, baik Doktor. Melihat kepada trivia yang dipaparkan sebentar tadi, bagaimana Doktor melihat mengenai tragedi yang berlaku di Kemasin, Pacok, Kelantan itu? Okey, kalau boleh saya kongsikan di sini, pertamanya kejadian berlaku pada jam 10 malam, 29 Jun tu. Kemudian semasa itu terdapat 20 pemancing di atas bot dan berlaku ribut. Jadi apabila berlaku ribut, pemandu bot telah mengarahkan supaya kesemua 20 mangsa masuk ke dalam rumah bot dan tutup pintu. Jadi apabila dia ribut, mereka tidak dapat keluar dengan mudah lah. Okay? Dan setelah 140 jam kami melaksanakan operasi mencari dan menyelamat, kita berjaya menjumpai kesemua mangsa. Walaupun 6 mangsa akhir itu telah meninggal. Jadi apa yang didapati di sini setelah pihak APMM bersama Jabatan Laut Malaysia melaksanakan siasatan, terdapat beberapa kesalahan yang telah dilaksanakan. Yang pertama ialah bot nelayan yang hendak dijadikan bot rekreasi iaitu membawa pemancing, dia sepatutnya mendapatkan lesen rekreasi terlebih dahulu. Jadi apabila kami periksa, lesen telah pun tamat tempoh. Dan lesen yang diluluskan hanya untuk membawa 5 pemancing dan bukannya 20 seperti yang berlaku. Dan pada waktu tersebut tidak ada jaket keselamatan dibawa. Itu yang paling menyedihkan lah. Jadi kalau kita pakai life jacket, kebarangkalian untuk kita hidup tu tinggi. Okay. So kami telah cover ataupun kawasan pencarian yang telah kami cari sebesar
2,000 batu nautika persegi pada waktu tu. Dan alhamdulillah semua kita jumpalah. Ya, andai kata kalau mereka ni mematuhi SOP, ya, mereka ni memakai sekurang-kurangnya jaket keselamatan, saya rasa berkemungkinan untuk terus hidup tu ada lagi lah, ya, persentasenya. Tetapi kalau kita perhatikan bukan sahaja ianya tidak mematuhi syarat bot berkenaan, ya, kapasitinya lebih, aspek keselamatan yang lain pun mereka tidak menitik beratkan. Mungkin daripada pihak APMM sendiri, bagaimana agaknya untuk mewujudkan kesedaran, sebab kadang-kadang mereka ni dah tahu dah SOP ni, tetapi masih lagi mereka ni engkar, mereka ni berdegil, kan, sampai satu tahap tu bila dah terjadinya kemalangan sebegini rupa, barulah mereka nak buka mata dan sebagainya. Peranan APMM pula bagi memupuk kesedaran di kalangan komuniti maritim ini bagaimana? Kita dapat pelbagai program lah yang kita buat, kan. Bermula daripada mendekati masyarakat, khususnya komuniti maritim, seperti nelayan, golongan pemancing, sukan air dan sebagainya. Jadi pelbagai program yang dilaksanakan tidak merangkumi saja kepada golongan yang bekerja sebagai nelayan, tetapi kita mendekati kanak-kanak daripada sekolah tadika sebagai kesedaran mereka. Tadika ada, sekolah rendah ada, sekolah menengah, peringkat universiti. Okey, so antara program yang kita laksanakan ialah kesedaran dari segi cari lamat. Okey, macam mana, kenapa boleh berlakunya insiden-insiden, kita beri dia kesedaran melalui lesson learn ataupun pengajaran kisah-kisah lalu. Okay. Untuk kanak-kanak pula, kita lebih kepada tata cara keselamatan lah. So kalau pergi mandi pantai, kita advise dia untuk ada pelampung, ada life jacket, dan ini memerlukan pemantauan daripada golongan dewasa sebenarnya. Kita nak harapkan kanak-kanak ni pemikiran dia tidak sampai ke arah situ. Jadi antara program-program lain yang kita buat ialah sesi teh tarik bersama komuniti. Di warung-warung ada juga kita lakukan. Okey, baik. Kita lihat di atas meja ini ada dua alat yang dibawa oleh doktor. Okey, satunya ini mungkin tadi kita dah bercakap, doktor dah menerangkan sedikit pada kami berdua. Ini merupakan alat yang digunakan ketika berlaku kecemasan, betul doktor? Ya, betul. Okey, jadi mungkin doktor boleh ceritakanlah bagaimana APMM sendiri menerima isyarat dan bagaimana alat ini berfungsi. Okey. Mengikut teknologi terkini lah. Okay. Kalau ikut keadaan biasa, kita boleh telefon 999, kita boleh direct kepada APMM, kan. Selain daripada kaedah-kaedah lain, ini merupakan teknologi yang terkini lah di dunia. Walaupun sebenarnya perkara ini dah lama. Okay. So saya berikan nama penuh dia KOSPAS SARSAT. KOSPAS? Ya, KOSPAS SARSAT. KOSPAS ni satu perkataan Rusia dan SARSAT tu bermaksud Search and Rescue Satellite Aided Tracking. Okay, so satelit yang pertama telah dilancarkan pada 1982. So dah lama dah lama. Okay, tapi dia masih baru di Malaysia. Jadi mengikuti perkembangan semasa dan memperkasakan mencari dan menyelamat maritim di Malaysia, kita telah buat perolehan sistem ini pada tahun 2016. Okay, dan secara rasmi menjadi ahli kepada KOSPAS SARSAT. Okay, terdapat 3 jenis alat yang KOSPAS SARSAT ni boleh kesan. Okay, 3 jenis alat. Yang pertama dari pengguna maritim itu sendiri, yang mana kita namakan dia Emergency Positioning Indicating Radio Beacon. So ini berada di kapal-kapal. Kapal dia boleh saya katakan fitted lah di kapal. Okay. Untuk pengguna penerbangan, kita ada Emergency Locating Beacon. Okay, Emergency Locator Beacon. ELT, nama dia Emergency Locator Transmitter. Okay. So itu berada di pesawat. Yang ini adalah Personal Locator Beacon. Namun ketiga-tiganya fungsinya sama. Cuma yang ni dia boleh dibawa ke mana-mana, boleh masuk poket. Okay. So ini dia akan transmit frekuensi 406 MHz. 406 MHz. Apabila kita aktifkan, dia akan menghantar isyarat kepada satelit dan seterusnya kita akan terima di local user terminal. Okay, so inilah yang kita ada di Akademi Maritim Sultan Ahmad Shah. Dan ia ditadbis penuhnya oleh APMM. So apabila kita dah beli alat ni, kita perlu buat pendaftaran. Okay, pendaftaran macam telefon lah, kan. Kita ada nama Ali bin Ahmad. Okay, so kita kena register. Register di bim.mmea.gov.my. Okay, kenapa perlunya kita nak mendaftar alat ni? Pemilikan dia kita kena daftar sebab apabila berlaku kejadian cari lamat, kita terima signal. Jadi LUT ni akan terima signal dan menghantar signal tersebut kepada Malaysia Mission Control Center di Kuantan. Okay, so itu ditadbis penuhnya di bawah APMM lah.
Okay, so apabila kita terima isyarat, kita boleh check dan dia ada serial number lah. Okay. So sekian nama. Waris dia ni, alamat, siapa owner dia, kita boleh tahu semua. So kita boleh menugaskan aset dengan lebih pantas. Dia menyebabkan masa lah. Betul. Sebab alat ni memberikan exact kedudukan latitude dan longitude. Tak kira berada di mana. Dan ia bukan khusus untuk komuniti maritim, tetapi sesiapa sahaja, sukan air, penggemar sukan air, yang panjat gunung, semua orang boleh gunakan. Ya. Terutama yang mempunyai sukan ekstrim ni lah. Betul. Kan. Dan saya percaya apabila mereka menyaksikan Malaysia hari ini, mereka dah tahu wow, rupanya ada alat. Alat ni, beacon ni sebenarnya fungsinya begitu bagus sekali. Ya, bukan saja berada di lautan, malahan di darat pun boleh kita gunakan juga. Tetapi yang menjadi persoalannya dekat sini, adakah mereka yang mempunyai bot-bot, khususnya nelayan yang rekreasi dan sebagainya, adakah mereka ni diwajibkan juga untuk memiliki beacon ini? Ataupun sekarang ini bagaimana? Okey, sekarang ni kita tidak mewajibkan, tetapi ini adalah langkah-langkah yang kita perlu tekankanlah mengikut teknologi semasa. Ya. So saya katakan lagi teknologi, sebab perkara ni kita dah bawa ke pelbagai forum untuk dibincangkan dan didapati alat ni paling sesuai digunakan oleh komuniti maritim ataupun sesiapa saja. Okay, response time dia cepat. Okay. Jadi berapa cepat respons yang boleh diterima kalau kita menggunakan alat ini jika berlaku kecemasan dan sebagainya? Sebab tadi doktor ada ceritakan bahawa kalau nak gunakan alat ni, kita tidak boleh berada pada kawasan yang tertutup dan sebagainya, perlu keluar ke deck. Betul? Ya, betul. Okay. So untuk activate alat ni, kita kena keluar ke deck dan kita buka antena dan kita tekan butang kecemasan. So sekiranya satelit lalu di situ ketika itu, tepat kita akan dapat pada waktu itu. Tetapi satelit dia berputar kan. So dia mengambil masa. Okay, satu putarannya 12 jam, satu dunia ni. Okay. Jadi setiap individu saya rasa mungkin mereka berminat untuk dapatkan kos pasar sat ni. Bukan beacon. Beacon kos pasar sat tu memang tak dapat lah kan. Okay, nak dapatkan beacon ni. Bagaimana doktor? Okey, dia boleh didapati di pasaran. Ada pelbagai jenis. Okay? So ini yang paling kecil lah so far, Ocean Signal, ini SCR. So boleh didapati di pasaran, tetapi ia perlu diprogramkan dengan kod 533 iaitu country code Malaysia. Kalau tidak diprogramkan kepada Malaysia 533 tadi, susah kita nak detect siapa owner dia. Kita dapat signal tu, kita terima, tetapi kita nak kena semak pula siapa owner dia. Jadi mengambil masa yang lama. Jadi tak digalakkan untuk beli. Dia ada dijual secara online ya? Ada banyak di Shopee ada. Okay. Tapi kita tidak nasihatkan untuk beli secara atas talian lah. Okey, baik doktor. Mungkinlah sedikit nasihat yang doktor boleh berikan kepada sesiapa yang mahu melakukan aktiviti di laut ini, langkah-langkah keselamatan dan sebagainya, nasihat doktor kepada semua. Okey, antara nasihat yang boleh saya berikan mewakili agensi pengurusan maritim Malaysia, terutama sekali menjelang monsun timur laut, kita ingatkan para pelancong untuk sentiasa update ataupun kemaskini maklumat keadaan cuaca, ramalan cuaca, supaya kalau cuaca buruk, kita batalkanlah niat untuk ke mana-mana pulau atau sebagainya kan. Kemudian ikut apa yang telah diwawarkan oleh agensi kerajaan. Contohnya sebagai contohlah di pantai kita ada naikkan bendera merah. Ada agensi yang bertugas untuk melihat keselamatan pantai dan dia akan naikkan bendera merah, tanda larangan untuk tidak mandi pantai. Tetapi masyarakat kita tidak endahkan perkara-perkara begini. Jadi pantai dia mempunyai struktur yang berbeza. Mengikut negeri, mengikut hakisan ombak, dia berubah-ubah. So kita tak boleh nak just simply pergi, oh ni pantai boleh mandi. Tidak, ikut arahan penguatkuasa tempatan. Orang kita ni lihat kalau misalnya kata dah ramai mandi kat situ pantai tu, boleh lah tu. Selamatlah tu kan. Walaupun ada bendera merah diletakkan kan. Itu kita takuti. Jadi terima kasih diucapkan kepada Lieutenant Komandan Maritim Dr. Suzana Razali Chan, pemangku pengarah bahagian cari lamat dan bantuan bencana APMM, kerana berkongsi tentang banyak cerita juga ya tentang keselamatan di dalam laut, dan juga alat ini sebenarnya berguna juga untuk kehidupan seharian kita. Tidak kiralah sama ada kita ni sukakan aktiviti ekstrim di laut maupun di darat. Betul. Dan kita nak berehat seketika. Dan sebelum kita berehat, kita akan saksikan dulu satu persembahan daripada kumpulan WOM UG40. Ya, dengan lagunya Bunga Larangan. Jom kita saksikan.